rahmat ke seluruh alam. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun kau umpama bintang menghiasi malam. Engkaulah penyuluh jalan selamat. Engkaulah Rasul pemberi syafaat. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Salawatullahi alaik. Pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menuju lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana arah tuju anda yang menuju lintas dengan selamat. Jadilah pemandu bijak. Okey, selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama Bikin Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا اللعان. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya.
Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. 15 tahun Aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah, bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa ke dana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun Aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama Aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra
Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini, yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM, Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, terima kasih kepada anda. Jom buat carian di media sosial Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman di Facebook, di Instagram, untuk kita sama-sama berkongsi info yang baik-baik di situ, insyaAllah. Dan petang ni ada lagi rancangan baik yang kita nak dengarkan, Mona? Ya, betul. Rancangan Fas'aluna, tanyalah kami, insyaAllah. Untuk petang ini bersama anda yang kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini musim baru bersama rancangan Fas'aluna bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM MAS, dan akan bincangkan tentang tajuk utamakan Nabi yang sangat terpuji. Ya, betul. Kita buka ruang peluang kepada anda untuk tanyakan pertanyaan menerusi di talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga di Facebook dan di YouTube. Boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di situ. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna, tanyalah kami sebentar.
الدين العلق القادر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمازات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر المسد الإخلاص الفلق والآخر الناس صور في القرآن Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum. Kerana kalau kau senyum, kau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Kota Baru 89.8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama Radio IKIM. Tak kira di mana jua anda berada. Yang paling penting sekarang ni ada yang sedang dengarkan kita menerusi di radio dalam kenderaan anda tu. Betul. Walau ke mana sahaja urusan dan juga laluannya, insyaAllah jom kita sama-sama boleh terus isikan hati jiwa kita dengan program di petang ini menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Iya, betul. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan maupun rancangan Fas'aluna tanyalah kami. InsyaAllah sebentar saja lagi tanya panel kami untuk petang ini. Boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, itu talian kita dan dah pun kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah bersedia di talian waktu ini, Masya Allah. Dan musim kali ini Mona, kita bersama dengan seorang tetamu kita ni. Kan saya teringin nak bersama dengan beliau, tapi alhamdulillah hari ini dan musim kali ini beliau bersama kita. InsyaAllah kita nak membawakan perkongsian dengan yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan pengarah dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia, ataupun dengan nama ringkasnya Pusat Emas IKIM. Iya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Mona dan Syafiq, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Doktor sihat? Sihat, Doktor? Sebenarnya sesemua sikit, tapi apa-apa pun kita gembiralah dapat bersama dengan Mona dan Syafiq dan juga para pendengar setia kita. Allah, insyaAllah. Semoga tak ada apa-apa yang berlaku dan terus kekal sihat. Doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Baik Mona, jom kita nak bersama menerusi di Facebook dan juga di YouTube IKIM juga, sebab sahabat kita dah pun mula like, komen, share di situ. Dan kita nak bawakan dengan tajuk kita petang ni, Mona. Iya, betul. Untuk tajuk petang ini kita akan bincangkan bersama Doktor utamakan Nabi yang sangat terpuji. Dan untuk mukadimahnya untuk waktu ini, Doktor silakan. Ya, silakan Doktor. Ya, terima kasih kepada Mona dan juga Syafiq sama dan para pendengar setia kita.
barangkali itulah ada soalan yang dikemukakan ni tentang apa makna Nabi Muhammad SAW itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri sendiri. Kan? Maksudnya macam kita tertanya-tanyalah bila kita kata Nabi Muhammad itu lebih aula ataupun lebih utama bagi orang mukmin daripada diri sendiri, itu apa maknanya? Jadi kita akan saya ingat akan pada petang ini akan cuba menghuraikan ataupun berbincang dan menelaah tentang persoalan-persoalan di sekitar perkara tersebut, insya-Allah. Jadi itulah saya assess dia punya mukadimah dia. Ya, saya. Baik, itu sebab bila ada asasnya perbincangan kita ini, kita faham dan kita nampak jelas apa yang kita boleh rongkaikan nanti. Baik, bila cakap tentang baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu apa yang boleh dikatakan tentang maksud Nabi Muhammad SAW itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri kita sendiri, doktor. Silakan. Terima kasih Syafiq. Barangkali soalan ni dia berdasarkan ayat yang ke-6 lah daripada surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-33 dalam Al-Quran. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maksudnya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Nabi itu lebih aula ataupun lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Jadi mungkin kita tertanya-tanya juga kan, sebab selalunya siapa yang lebih utama daripada diri kita sendiri kan? Kalau yang kita sayang pun barangkali pasangan kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran dinyatakan untuk orang yang beriman, Nabi itu lebih utama, lebih aula lagi. Jadi mungkin timbul persoalan lah. Sebenarnya dalam suratul Ahzab itu dia memang banyak membincangkan tentang hubungannya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat Islam. Ataupun lebih jelas lagi, hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para isteri baginda, yang mana para isteri baginda itu pun dinamakan sebagai ummahatul mukminin. Maksudnya macam bonda lah, ataupun ibu, ataupun emak, ataupun induk bagi semua orang yang beriman, dan juga dengan masyarakat Islam sendiri. Jadi hubungan kita sebenarnya adalah hubungan yang bersifat rohaniah, bukan hubungan dalam bentuk jisim ataupun jasmani, tetapi hubungan yang berbentuk spiritual dalam konteks Islam, dalam konteks agama ataupun dalam konteks ad-din itu sendiri. Jadi balik kepada soalan Syafiq itu tadi, barangkali salah satu maknanya, tapi bukan satu-satunya makna, tapi salah satu maknanya adalah ayat tersebut dia menuntut orang-orang Islam ni agar selalu berselawat, agar selalu mendoakan kepujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada kita bercakap tentang diri kita sendiri, gitu. Lebih daripada kita bercakap tentang harta kita, tentang keluarga kita dan sebagainya. Itu salah satu barangkali dia punya makna. Jadi bila kita kata berselawat, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sebenarnya nama baginda yang dipanggil Muhammad itu pun, sebenarnya Muhammad itu pun maksudnya seorang lelaki yang sangat terpuji. Itu maksud Muhammad sebenarnya, seorang lelaki yang sangat terpuji. Jadi mungkin orang akan tanya lagi, sangat terpuji itu maksudnya apa? Sangat terpuji itu maksudnya dipuji secara yang berulang-ulang. Jadi bukan dapat pujian sekali je ataupun sekali dalam masa 5 tahun. Jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipuji berulang-ulang kali begitu. Maksudnya juga baginda dipuji dari satu masa ke satu masa dan ke satu masa yang seterusnya dan seterusnya. Daripada satu zaman ke satu zaman ke zaman yang seterusnya. Jadi dipuji itu secara yang berterusan. Jadi
nama Nabi Muhammad itu sendiri membuktikan bahawa beliau ataupun baginda bukan hanya dipuji satu hari seminggu ke, tapi tidak, dia dipuji secara yang bersifat semester gitu. Jadi barangkali orang akan kata ialah orang Islam ataupun orang yang beriman bolehlah cakap macam tu, tapi orang lain tak cakap macam tu. Tapi sebenarnya dalam kes Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat sebagai contoh mudah, sangat banyak karya ataupun buku-buku yang dikarang oleh orang barat sendiri, oleh orientalis sendiri. Sebahagian besar ataupun kesemua daripada mereka pun sebenarnya beragama Nasara sebagai contoh, tapi mereka tetap berkarya ataupun tetap menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Ada seorang profesor nama dia David Margolius, ataupun dia lebih dikenali sebagai D.S. Margolius. David Samuel Margolius. Dia profesor di University Oxford di akhir abad ke-19. Dia kata penulis biografi Muhammad itu, ialah pasal dia tak beriman, dia panggil Muhammad je lah, macam dia panggil kawan kan. Kalau kita tak panggil Muhammad macam tu saja, kita akan kata Nabi, kita akan kata Rasul dan sebagainya, Sayyidina dan sebagainya kan. Jadi dia kata para penulis biografi Muhammad itu, dia kata senarainya tak berkesudahan ataupun sangat panjang. Dia memang betul lah, sebab sebenarnya pada zaman beliau itu pun dah kira-kira ada 1,300 orang penulis barat menulis tentang Nabi Muhammad. Banyak tu. 1,300 orang barat dah menulis. Itu abad ke-18, akhir abad ke-19 ya, begitu. Awal abad ke-20 dah ada sekitar 1,300 buku. Saya rasa kalau zaman kita ni mungkin dah berganda lah ya. Jadi dia kata penulis biografi Muhammad itu senarainya sangat panjang, tetapi dia kata untuk turut tersenarai sebagai penulis biografi Muhammad, dia kata adalah sesuatu yang sangat terpuji dan sangat membanggakan. Begitu. Ya. Jadi maksudnya dia kata the long list of Muhammad's biographers knows no end, but to gain a place is a matter of pride. Begitu. Jadi maksudnya Profesor Margolius itu dia menulis di halaman pertama karya biografi dia tentang Nabi Muhammad dan kebangkitan Islam. Jadi banyak yang ditulis itu tak betul pun, tapi bagi dia tetap sesuatu yang terpuji ataupun sesuatu yang dia banggakan lah untuk jadi penulis tentang Nabi Muhammad di kalangan 1,300, barangkali sekarang dah 2,600 atau 3,000 orang dan sebagainya. Jadi mungkin ada pula yang akan bertanya, kenapa pula Nabi Muhammad SAW itu dipuji secara berulang dan berterusan? Jawabnya sebab Nabi Muhammad SAW itu dalam perjuangan hidup baginda yang pelbagai, menghadapi pelbagai cabaran, daripada kecil sampailah remaja, sampailah belia, sampailah dewasa dan tua, baginda itu dianugerahkan dengan sifat-sifat yang patut dipuji, ataupun sifat-sifat yang wajar dipuji. Kadang-kadang kita sebut sebagai sifat mahmudah. Sifat mahmudah, dan dia bukan sekadar begitu, tetapi sifat-sifat mahmudah yang sempurna. Jadi sebenarnya perkataan mahmudah itu pun berasal daripada akar kata yang sama dengan perkataan Muhammad. Betul doktor. Itulah banyak lagi yang kita nak tahu tentang sifat mahmudah dan Nabi Muhammad SAW yang sangat-sangat terpuji, Masya Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika doktor. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال
السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Ruangan Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Ya, betul. Terus tonton juga sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM sebab kita sedang bersecara langsung. Dan bagi anda yang baru sahaja mengikuti rancangan Fas'aluna pada hari ini, kita dalam musim yang baru mendengarkan perkongsian oleh yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, merupakan pengarah dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau kita panggil Pusat Emas IKIM. Iya, masih membincangkan tentang utamakan Nabi yang sangat terpuji. Dan tadi Dr. masuk sedikit tentang contoh orang Islam muji Rasulullah SAW yang berulang dan berterusan. Mungkin untuk sambungan ini silakan Doktor. Ya. Terima kasih DJ Mona dan juga DJ Syafiq. Sama. Kita tadi dah bercakap bahawa kita memuji Rasulullah ini sebenarnya dia mungkin secara perkataan dan mungkin juga secara perbuatan. Maksudnya kalau kita meniru, kita mengikut seorang itu pun sebenarnya satu kaedah kita kita menghargai, kita mengasihi dan kita memuji dia juga sebenarnya. Dari segi perkataan umpamanya kita memuji Nabi SAW itu lebih daripada kita menyebut dan memuji nama kita sendiri. Nama-nama isteri kita, nama suami kita, nama kekasih kita, nama ibu bapa kita pun. Sebab itu umpamanya kalau kita lihat setiap hari itu dalam setiap solat ada salawat. Ada syahadatain, ada syahadah tentang kerasulan Nabi Muhammad. Jadi solat itu memanglah dia lillahi ta'ala, diniatkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam solat itu ada selawat ke atas Nabi SAW. Dalam setiap sembahyang ada tasyahud. Dalam rakaat kedua sebagai contoh, dalam rakaat terakhir sebagai contoh. Dan dalam setiap tasyahud itu ada syahadatain dan ada selawat. Umpamanya kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita sudah memuji dan juga bersyahadah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita berselawat di hujung tasyahud itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampailah ke akhirnya. Jadi kalau kita lihat daripada itu pun, maksudnya kita dalam satu hari solat wajib tu hampir 30 kali juga saya ingat kita wajib
dan kita menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sebutan yang biasa-biasa, tetapi kita berselawat dan juga kita memuji. Jadi sebenarnya lebih lagi dia daripada kita sebut nama diri kita sendiri. Satu hari itu rasanya kita tak adalah sebut nama kita sampai 30 kali. Ya, ataupun nama ibu bapa kita ke, nama isteri kita ke, walaupun kita selalu panggil, tak adalah kita panggil tu sampai banyak kali sebagai contohnya. Satu lagi barangkali makna Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri adalah bermaksud kita ini perlu mengasihi dan juga mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain-lain. Jadi di sini timbul pula kata kunci yang baru, kasih dan juga cinta, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang kamu hinggalah dia mengasihi aku lebih dari dirinya sendiri, lebih dari harta bendanya, lebih daripada bapanya, anak-anaknya dan segala manusia yang lain. Jadi semua terangkumlah, ya, DJ Syafiq dan juga DJ Mona. Bila umpamanya bila dalam hadis dalam riwayat Imam Bukhari, fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ataupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu abdul ataupun la yu'minu rajulu hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malih wa nasi ajma'in. Jadi semua sekali terangkum, la yu'minu ahadukum dalam hadis yang lain, hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi ajma'in. Jadi nak banding dengan diri sendiri, nak banding dengan harta benda, nak banding dengan bapa, nak banding dengan anak-anak, segala manusia yang lain, kita perlu mengasihi Nabi SAW lebih daripada itu. Dan kalau tidak sempurna iman kita. Jadi ini maksudnya bila macam ni, tak adalah orang yang beriman tu tak nak mengaku bahawa dia tidak cinta ataupun tidak kasih kepada Nabi SAW. Tetapi nanti dalam kesempatan yang berikutnya kita akan cuba bincangkan bahawa bila kita kata kita kasih kepada seseorang, kita cinta kepada seseorang, ada bukti yang perlu diberikan. Kalau tidak kasih dan cinta itu tidak terbukti. Sebab apa? Sebab kasih itu maksudnya kita menghargai, kita menghormati, kita mengambil berat dalam pertimbangan kita. Dan bila kita berbicara tentang Rasulullah ini, sebenarnya yang kita kasih itu adalah disebabkan sifat-sifat mahmudah baginda yang kita bincangkan tadi, disebabkan makarimul akhlak yang terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itu macam kita kata tadi, kita banyakkan salawat, kita banyakkan syahadatain, dan sebenarnya dia akan lebih banyak lagi kalau kita solat sunat, kita berselawat, kita melaungkan azan, kita menyahut azan, kita berdoa selepas azan, kita berdoa secara umum dan sebagainya. Jadi macam kita kata tadi, kita puji dan kita kasih kepada Nabi itu bukan melalui perkataan sahaja, tetapi juga melalui perbuatan, melalui akhlak, melalui adab. Sebab apa? Sebab ibadah-ibadah khusus dan akhlak yang terpuji itu pun bila diamalkan dan bila kita jiwai, bila ada penghayatan, itu sendiri merupakan sejenis pujian yang bersifat amali. Sejenis pujian yang bersifat praktikal. Sebab semua itu kita dapat teladan dia daripada Rasulullah. Betul tak? Betul. Kita solat ke, kita azan ke, kita berdoa ke, kita ada akhlak yang baik ke, ada adab yang baik, semua tu bukan kita sendiri
yang fikirkan atau kita sendiri yang gubal, tetapi kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sendiri merupakan sejenis pujian kepada beliau, sejenis kasih, sejenis cinta yang bersifat perbuatan saya. Ya, Masya Allah, itu dia kan. Kalau kita cakap tentang nama baginda Nabi sekalipun kan, kalau dahulu para sahabat, kalau apa-apa berlaku telagah antara satu sama lain, bila sebut sallu ala Nabi, maksudnya semua akan bersatu kembali. Nampak tak kan betapa hebatnya ikon daripada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Alaihi salatu wassalam. Dan semestinya Rasulullah SAW adalah suri tauladan untuk semua orang, golongan yang tua, yang muda, dan termasuk di zaman waktu ini doktor yang sangat banyak mencabar seperti doktor kata bukti cinta. Mungkin ada ulasan daripada doktor, silakan. Terima kasih Unas. Sebenarnya lagi banyak cabaran, lagilah kita perlu kepada hero. Kan? Kita perlu kepada model, kita perlu kepada contoh ikutan yang baik. Contoh ikutan yang paling sempurna itu sebenarnya terdapat pada diri Nabi lah. Ya, bila kita kata hero, superhero, ya, itu bukan hanya yang terdapat dalam filem. Sebab yang terdapat dalam filem dan dalam cerita fiksyen itu sesuatu yang dibuat-buat. Sebenarnya orang yang sebenar tu barangkali dia mungkin melakukan penderaan dan sebagainya kan kepada orang lain. Ya. Jadi bila kita kata hero ataupun manusia agung ataupun pemimpin, sebenarnya kita sangat perlu dalam zaman yang mencabar ini, dan dalam konteks orang yang beriman tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita golongan tua, macam saya ni. Barangkali kita golongan muda macam Syafiq dengan Mona. Barangkali kita lelaki, barangkali kita wanita, barangkali kita pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang, tapi semuanya hero kita, manusia agung kita, pemimpin kita, superhero kita, model kita, contoh ikutan kita, istilah dia dalam Al-Quran uswah hasanah. Uswah hasanah itu yang dinyatakan juga dalam surah Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya, jadi macam satu penegasan, demi sesungguhnya adalah bagi kamu sekaliannya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Jadi maksudnya dia satu contoh insan yang sempurna. Contoh insan yang sempurna, sebab sebagai insan kita perlukan contoh juga seorang insan. Jadi kita tidak boleh sebab ada Allah Taala itu sifat dia munazzah ataupun tanzih, ya. Jadi seolah-olah macam jauh begitu. Tapi yang dekat dengan kita sebagai insan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh contohi, yang memainkan peranan penting untuk menunjukkan cara, memberikan tauladan, menjadi ikutan, menjadi anutan. Jadi kita bukan ikut Superman atau X-Men ataupun yang lain-lain tu, ya. Betul. Sebab itu fiction. Dia boleh berhayal, dia boleh buat-buat lakonan untuk hiburan dari masa ke semasa, sekali-sekala bolehlah. Tapi untuk uswah hasanah dalam hidup sebenarnya tak boleh pakai sebenarnya. Kan begitu. Jadi contoh kehidupan tu sebenarnya dia jelas dalam cara, dalam tingkah laku, dalam perangai, dalam kepribadian dan segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita bercakap secara umum dahululah, ya, Syafiq dan Mona. Nanti di lain kesempatan kalau Allah Taala izinkan, kita akan lihat secara terperinci cara dan tingkah laku baginda tu. Kita akan lihat perangai dan juga kepribadian baginda. Jadi bila baginda tu adalah uswah hasanah, maksudnya baginda ni satu-satunya insan yang sentiasa terpuji
yang sentiasa dipuji dan sentiasa dikasih sayangi oleh umatnya. Lebih daripada kasih sayang manusia kepada manusia yang lain. Yang menariknya, Syafiq dengan Mona, baginda ni dipuji ataupun dikasihi bukan sebab dia ni orang yang berkuasa. Kan? Sekarang ni baginda tak ada pun kat depan kita. Bukan sebab dia orang yang berharta. Bukan sebab dia orang yang kuat macam superhero punya filem tu. Bukan sebab baginda ni selebriti ataupun influencer. Tetapi disebabkan oleh dia punya sifat-sifat yang kita sebut sebagai mahmudah tu tadi. Jadi itulah saya fikir antara yang penting lah untuk kita perhatikan saya. Ada satu yang perlu kita ikut trending sekarang dan juga apa yang telah diikut seperti 1400 tahun yang dahulu kan, nama baginda sentiasa bermain-main di bibir para sahabat, para alim ulama dalam kita sentiasa menjadikan sebagai contoh. Itu dia. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Betul. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan kalau ilmu itu ada cabang-cabang, pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Kembali bersama Destinasi IKIM, Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda untuk rancangan Fas Aluna, Tanyalah Kami. Kita sedang bersara langsung di Facebook dan juga di YouTube IKIM sekarang. Jom tonton, like dan juga share. Ya, betul. Dan masih Alhamdulillah bersama Dr. Muhammad Sani Badrun, Fellow Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM Emas. Dan bersama Doktor waktu ini Alhamdulillah masih membincangkan tentang utamakan Nabi yang sangat terpuji. Banyak perbincangan yang kita Alhamdulillah banyak manfaatnya bersama Doktor. Dan untuk waktu ini Doktor ada sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini dan juga kata-kata akhir daripada Doktor. Silakan. Ya, silakan Doktor. Syafiq. Ya. Sebenarnya agak sukarlah untuk kita rumuskan dalam perkataan yang ringkas tentang keagungan Nabi Muhammad SAW sehingga mencapai peringkat di mana kita perlu mengutamakan baginda lebih daripada segala-galanya yang lain, termasuk diri kita sendiri. Tapi walau bagaimanapun saya fikir itu satu perkara yang sangat penting untuk kita telaah kembali dalam zaman kita yang sangat mencabar dengan segala influencersnya, pempengaruh dengan segala selebritinya dalam negeri, luar negeri, Koreanya dan sebagainya. Jadi moga-moga dengan kita menelaah perkara ini dapat kita memantapkan kembali pandangan alam kita, bahawa maksudnya
kita ada suatu model, kita ada satu ikutan yang sangat sangat berharga, yang sangat bernilai, yang tidak dipunyai sebenarnya oleh kebudayaan lain, oleh ajaran dan falsafah dan agama lain yang seharusnya kita hargai dengan sebenar-benarnya. Macam kita nyatakan tadi, kita wajib beriman, kita wajib kasih, kita wajib mengutamakan baginda Rasulullah SAW lebih daripada yang lain, tetapi bukan sekadar dalam dakwaan dan dalam perkataan, tetapi kasih dan cinta itu ada bukti-buktinya yang perlu kita buktikan, yang mana saya ingat kita akan bincangkan dalam musim kita dalam 2 bulan inilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Insya-Allah kita akan teliti dan juga perhalusi lagi bagaimana tajuk yang kita bawakan, perbincangan yang penuh dengan hikmah sebenarnya yang perlu kita tahu lagi, dan kita kena ingat yang kita boleh guna pakai apa sahaja akhlak Nabi, adab Nabi yang boleh kita teladani sampai bila-bila, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih banyak-banyak pada Dr. Muhammad Sani Badrun, Dr. Sani. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat sekalian yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa terus komen, like dan juga share dalam perkongsian ini. InsyaAllah kita nak berikan lagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain untuk meneladani dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam rancangan Fas'aluna. Ya, betul. Dan untuk anda para pendengar yang ada soalan pertanyaan walaupun kita habis siaran, boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi Ikim, Inspirasi Infuriah Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Raya, Nafal. Banyak ke dapat duit raya tu? Boleh tahan juga ni, Kalau saya nak sumbang sikit duit raya ni, boleh ke, Ustaz? Kenapa pula tak boleh? Boleh sangat tu, Nafal. Tabung endowment INSAF kan ada. Dengan RM10 dan RM100, saya sudah boleh menyumbang? Betul tu, Nafal. INSAF University membuka peluang kepada semua individu, badan korporat atau syarikat untuk menyumbang kepada tabung endowment INSAF bagi melahirkan pakar kewangan Islam dalam kalangan asnaf. Wah, bagusnya tabung endowment INSAF ni. Dengan dana tabung endowment INSAF, asnaf dapat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan PhD. Iya, jadi untuk menyumbang, layari insaf.org palang IEF atau hubungi 013-282-0224. Bersama kita memartabatkan kewangan Islam dan bantu pelajar asnaf di INSAF University. Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Jom korban PNP? Jap. Korban aku bisa dengar. Tapi ni PNP. First time dengar. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Sempena Aidiladha tahun ini, Radio IKIM dengan kerjasama Korban.com akan menganjurkan program Korban bersama IKIM. Nak cerita panjang sangat. Apa kata daftar je dulu? Hubungi Korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Imam Al-Ghazali rahimahullah
Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf An-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqidh min Ad-Dalal, Kimya'us Sa'adah, Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك. Wahai kekasih mulia, kekasih yang tercinta, kau membawa bahagia dalam jiwa semua. Anta al-azim 'inda Allah, aqsam bihatak Allah, yang terpuji disayangi dari makhluk hingga Allah. Mahrum man anka Allah, hatta wa ma zarbitak, min salir habbitak. قدمت لي قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك تبلغ يا كريم جيتك. هويتك منذ يافع وجدت حبك نافع lalu tanpa mutiara bagai rembulan di angkasa. يا من للخلق شافع آويني كوني هويتك أنا من صغير حبيتك. قدمت لي قصيدة أنا بالدموع ناجيتك متعرضا نفحاتك يا الدنيا كريم جيتك. الفخر تقطع ليك قبلت ربنا عليك. الفخر تقطع ليك قبلت ربنا عليك. أخلاق مجادة تنبيا سيدنا أخلاق القرآن أنا من صغير حبيتك.
أكرم بنو الإنسان بحبوحة الإحسان أكرم بنو الإنسان kesayangan semua insan terima kasih tercinta saling habikan dan jadi قصيدة أنا في الدمانة جيتك متعرض نفحاتك يا ابن الأكارم جيتك عشان ليك قصيدة أنا في الدمانة